Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar My FM, My Anti Corruption Channel. Pada hari ini, sambutan Hari Wanita Sedunia yang kita sambut di seluruh dunia. Di mana kita nampak, saya tak pasti ada Hari Lelaki Sedunia ataupun tidak, tapi Ada, wanita ada juga. Okey. ada. Nampaknya kat sini mungkin kita lebih highlight pada Hari Wanita lah, betul tak? Ya, Kan? betul. Tapi untuk hari ini istimewanya kita membawakan tetamu untuk kita membincangkan topik nota untuk wanita. Untuk itu saya tanpa melengahkan masa saya nak memperkenalkan tetamu kita iaitu Profesor Datuk Dr. Harina Halizah Haji Siraj, Elias Haji Ramli, Pengarah Pusat Citra Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diana, terima kasih ya menjemput. Yang saya rasa macam excited extra sikit lagi ni Oh, berada di radio MACC FM ni. Terima ya kasih banyak. betul. Sebenarnya saya pun sangat-sangat teruja apabila dapat menemu bual. Sebenarnya Datuk adalah salah seorang juga idola pada saya. Selalu dengar dengan apa talk daripada Datuk dan sebagainya. Dan hari ini Uh, berkesempatan untuk menemu bual sendiri. Baik. Baik, kita Baik. nak teruskan dengan topik kita nota untuk wanita. Ni kan Ya. bila cakap mengenai wanita ni, um, kalau saya buat research lah wanita kan, ada keluar beberapa Hmm. pepatah ataupun Okey. peribahasa yang berkaitan dengan wanita. Antaranya macam Hmm. uh, selembut tangan apa menghayun buayan, dapat menggoncang dunia. Dari situ kita nampak macam Baik. selembut-lembut wanita ni dapat ada kekuatan di sebaliknya. Ya. Ya, tapi kalau ada juga pepatah yang kata susah-susah jaga lembu sekandang, susah lagi jaga anak perempuan seorang. Itu saya tak faham Datuk. Susah ke Betul. jaga wanita ni? Baik, terima kasih Diana. Ya. Saya dah suspend dah bila Diana kata nak tengok pepatah, keluar pepatah yang itulah. Ya, itu pun mungkin bukan macam satu perumpamaan lah. Dan kita pun mungkin kena buat kajian juga kenapa boleh macam mana sampai ya apa orang kata perbandingan sebegini ya kita wanita ni dibandingkan dengan lembu. Ya, itu kalau ikutkan mungkin tak patut pun ya. Jadi walau bagaimanapun mungkin bila kata perempuan ini ada banyak juga perkara lain yang kena difikirkan. Tetapi kalau anak lelaki pun super juga. Jadi kalau boleh kan Diana awal-awal ni mungkin kita katakan ini mungkin pepatah lah ya ataupun perumpamaan. Tapi sebenarnya susah senang kita nak mendidik anak itu sebenarnya sangat banyak bergantung kepada apa aspirasi yang kita nak untuk anak kita tu. Ya, maknanya saya sebagai seorang ibu ni anak-anak pun dah besar-besar. Daripada awal di dalam kandungan lagi kita dah ada dah kita punya niat dan apa orang kata harapan kita kepada dia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kalau harapan tu dah jelas, kita pun bolehlah didik anak kita tu insya-Allah anak lelaki ke anak perempuan ya. Akan ada kesukaran tapi semua tu tak apa tu Diana sebab kita punya objektif ni lah ya. Maknanya kalau katalah ibu ayah kita kan Diana kalau misalnya mak kita dan ayah kita macam itulah tanggapan dia, agaknya saya tak adalah jadi Profesor Datuk ni, Diana pun tak adalah nak jadi DJ ni ya sebabnya macam seolah-olah dah give up dah ya nak menjaga anak perempuan ni baik pergi bela lembu agaknya. Tentu sekali ya seorang wanita itu sangat jauh dia punya nilaian dia sangat tinggi nilaian dia dan tak ada pun lembu berapa kandang pun takkan sama dengan seorang wanita. Pada saya lah ya Ya. kita terbalikkan dulu pula insya-Allah kan. Okey, itu adalah kita kan sebagai wanita kan itu adalah fasa yang kita didikan dan juga penjagaan kita di bawah ibu bapa. Ya. Sampai satu masa didikan dan juga jagaan kita akan berpindah kepada suami. Baik. Ya, pasangan kita. Jadi dekat situ mungkin nak minta nasihat daripada Datuk sendiri untuk mereka sebagai seorang wanita, kalau nak katakan memang kena memilih pasangan sebab dia ni yang akan menggantikan ibu bapa yang akan menjaga dan juga mendidik kita hingga akhir hayat. Jadi apa sebenarnya kriteria yang penting untuk seorang wanita memilih daripada pasangannya? Baik. Diana kalau boleh Doktor nak jawab sebelum tu lagi, sebelum memilih lagi kan. Jadi balik tadi yang pada kita kata harga diri seorang wanita ya ataupun fungsi peranan dia semua tu dia sebenarnya kenapa yang kita macam seolah bila wanita tu kita anggap macam kalau negatif-negatif ni banyaknya wanita ya susah sebenarnya jaga wanita ni nanti sekarang
kalau tak silap-silap kan mencoreng arang kat muka. Seolah dalam masyarakat kita ada satu gambaran bahawa wanita ini mungkin banyak kurangnya, dia second class lah kiranya. Kita tahu pun kalau misalnya di ada budaya-budaya lain bila anak perempuan itu kalau zaman jahiliah dulu memang dibunuhnya, dia tanam dia hidup sebab dianggap begitu. So mungkin kita mulakan dengan bila kita menjadi wanita itu apakah sebenarnya nilai kita? Dan itu sangat penting kerana berkaitan dengan soalan Diana tadi tentang nak mencari jodoh contohnya. Tapi kita kena ingat bahawa wanita ini nilai harga diri dia bukan terletak kepada orang lain. Dia bukan letak kepada siapa suami yang dikahwini dia. Juga tidak terletak kepada rahim dia. Maknanya kalau misalnya kan sekarang ni tengah ada drama kan wanita tanpa rahim macam tu kan. Jadi tapi sebenarnya harga diri kita bukan di situ. Yang ni sangat penting ya Diana sebab perbincangan kita hari ini Nota untuk Wanita ni sempena Hari Wanita Sedunia ini adalah untuk mengingatkan wanita betapa istimewanya dia kerana Allah menciptakan kita ahsani taqwim. Kita adalah sebaik-baik ciptaan dan Allah tidak membezakan yang Allah ciptakan sebaik-baik itu hanyalah lelaki dan wanita ini tidak sebaik pula. Jadi bila Allah katakan kita ni ahsani taqwim, maka kedua-dua kita ini lelaki perempuan adalah sebaik-baik ciptaan dia. Dan mungkin kalau sebelum zoom kepada soalan Diana tu saya rasa kena banyak dulu kita letakkan foundation dia supaya wanita ni tidaklah merasa kalau dia tak kahwin, alah dia ni lah kan. Pasal asyik-asyik cerita pasal jadi ibu, jadi isteri. Jadi ibu, jadi isteri. Yang saya ni belum lagi ibu, boleh jadi isteri ni. Kan? Jadi hari ni nota kita adalah untuk semua. Bukan hanya untuk wanita yang berkahwin atau bukan hanya untuk wanita yang punya anak. Ada juga yang berkahwin berpuluh tahun ni. Saya sebagai pakar sikit puan tahu sangat ni. 8 tahun, 9 tahun kan tak dapat anak. Dan dia rasa orang kata dah serik dah kadang tak nak balik kampung dah, tak nak balik raya sebab kena tanya gitu saja. So hari ni nota pertama adalah wanita ini Allah ciptakan istimewa, kita punya fungsi kita sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tak ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri pada Allah. Siapakah manusia itu? Lelaki dan wanita. Dan kalau kita tengok dari sudut populasi dunia lah kan Diana, 50% daripada populasi dunia ni di mana sajalah wanita. Kalau tak banyak sikit macam tu saja perbezaan dia kan. Ada yang kata akhir zaman ini wanita lagi ramai daripada lelaki. Yang tu satu statement yang sangat sweeping statement kalau kita tengok daripada strata penduduk di Malaysia sebenarnya hampir sama malahan lelaki tu lebih sikit kan. Cumanya mungkin wanita selepas umur 60 tahun untuk julat usia ni memang lelaki lebih kurang sikit daripada wanita. Jadi siapa yang nak kahwin lebih daripada satu dengan alasan wanita sekarang lagi ramai okey boleh cik abang tapi kahwin yang 60 tahun ke atas sebab masa yang kat situ itulah nanti baru adanya statistik menunjukkan. Ni kita kena pakai statistik Diana, tak boleh cakap-cakap pasal atas angin saja. So pukul rata kita ada 50% daripada populasi dunia ini. Tentu ada sebab kenapa Allah jadikan daripada yang ramai-ramai ni 50% lelaki, 40% perempuan. Dan jangan lupa Diana, yang 50% ini jugalah yang melahirkan 50% lagi tu. Maknanya yang 50% yang tu bukannya tiba-tiba lahir daripada mana-mana, daripada rahim yang populasi 50% ni. Maka dengan itu pada saya membina orang kata jati diri dan sahsiah seorang wanita itu adalah seperti membina satu populasi ni. Sebab anak-anak contohnya perempuan dan lelaki akan dibesarkan daripada didikan ibu ini. Okey, untuk pilihan itu. Jadi sebenarnya kita sebenarnya mempunyai peluang, hak untuk memilih siapakah sebenarnya orang yang patut menjadi pilihan hidup kita kan. Kalau kita sebagai umat Islam ni Rasulullah SAW juga mengajarkannya hadis yang selalulah ni kan saya mungkin tak sebutkan matan hadis tu, tetapi kalau kita tengokkan ada 4 perkara kan yang nak dipilih itu. Satu itu adalah mungkin dari sudut rupa parasnya, keturunannya, harta wang dan hartanya, kekayaannya dan juga agamanya dan Rasulullah memang mengatakan ni bila Rasulullah mengajarkan atau memberikan nasihat kepada para bapa wali yang akan
mengahwinkan anak-anak mereka, anak perempuan tu, pilih antara 4 ni, ya, kalau misalnya kita sama juga kalau misalnya nasihat Rasulullah terhadap lelaki yang nak memilih isteri. Jadi kalau bukan saja lelaki tu pilih isteri guna 4 ni, kita pun nak pilih pasangan kita guna 4 ni juga, ya, supaya alhamdulillah mudah-mudahan rumah tangga, keluarga yang kita bina tu mempunyai objektif yang sama. Ini penting ni Diana, ni kita ni bila nak berkahwin tu dinamakan kufu kan, sekufu tu kan, atau sepadan tu. Mungkin tak sangat sepadan dalam konteks lupa paras ni, ya, tapi kalau misalnya sepadan dari kata objektifnya dunia dan akhirat, itu pun dah okey dah. Ya, tapi yang kita masalah ni mungkin sepadan sama, ibarat apa, pinang dibelah dua kan, yang seorang tinggi, yang seorang langsing, ya, kaya pun sama kaya, ya, apa orang kata berpangkat pun sama berpangkat, tetapi mungkin agama itu atau akhlak itu tidak diperberatkan. Maka kadang-kadang, ya, penyatuan hidup itu juga tidak sampai ke penghujung, ya. Jadi maknanya yang apa, senang ceritalah kalau ikut bahasa orang sekarang ni, apa yang gel gitu ni, ya, sebenarnya adalah lebih kepada penghayatan matlamat hidup kita, dan juga yang ini yang banyak diberikan dalam konteks agama itu, ya, maknanya mimpi kita ni nak kehidupan dunia dan akhirat itu penuh dengan hasanah. Maknanya suami isteri ni kalau tiap-tiap hari doa dia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Yang itu tu insya-Allah ada dapat jaminan. Yang lain tak tentu, tak jamin lagi. Ya, Diana. Baiklah, tadi saya tertarik dengan mengenai didikan ibu kan, nak membentuk orang kata pribadi seseorang itu daripada didikan keluarganya, ibu dan bapa dia. Jadi sebagai seorang wanita yang dia nak memainkan peranan untuk ibu, nak memastikan ahli keluarga dia, terutamanya suami dan juga anak-anak lah kan, mereka ini orang kata membuat perkara yang baik, tidak membuat perkara yang buruk ataupun tidak membuat perkara yang mungkar, ataupun dalam arti kata tidak terlibat dengan jenayah, ya. Ini selalunya kalau kita nak menyentuh mengenai jenayah rasuah sekarang ini, mungkin ini lebih melibatkan kepada suami ataupun pasangan kita, ya. Anak-anak ni mungkin muda lagi lah nak terlibat dengan jenayah rasuah, tetapi ini yang saya nak tumpukan kepada pasangan yang mungkin kita boleh nampak ciri-ciri untuk terlibat dengan jenayah ini. Bagaimana seorang wanita ataupun seorang isteri nak memastikan perkara tersebut? Baik, saya sebagai doktor ni, Diana, soalan ni sangat penting dan saya nak approach soalan ni sebagaimana doktor lah dia approach apa-apa saja masalah. Dia akan ada prevention dan dia ada juga treatment. Ya, maknanya preventive and prescriptive. Preventive ni maknanya belum sakit lagi. Ya, tapi bila dah sakit, apa ubat dia? Kita kena prescribe ubat, ya. So maknanya, dan kita selalu dengar kan, prevention is better than cure kan. Pencegahan itu lebih baik daripada merawat, ya. Bukan saja lebih baik, dia nak lebih murah pun. So saya selalu kata prevention is better and cheaper than cure, ya. Okey. Mari kita tengok pencegahan dulu. Bagaimana agaknya seorang wanita itu berperanan dalam keluarga dia untuk memastikan keluarga, suami, anak-anak dia, baik anak lelaki, anak perempuan, tercegah daripada melakukan jenayah. Dia bila jenayah berlaku, dia bukan, di situ ada dua, ya, mangsa dan pemangsa. Ada saya, kalau kita nak mencegah keluarga kita terlibat daripada jenayah, kita mesti pastikan, ya, ahli keluarga kita sendiri tidak menjadi pemangsa, kita tidak menjadi perpetrator, kita tidak menjadi pelaku jenayah, dan dalam yang sama, kita tidak juga menjadi mangsa mudah kepada jenayah. Ya, yang itu tu. Kadang ada orang dia mungkin nak pastikan satu saja, mungkin, ya, anak-anak ni dipastikan jangan mudahlah nak jadi mangsa, rumah tu grill sampai macam penjara, ya, punyalah nak menjaga harta dia. Tapi mungkin dalam masa yang sama kita juga akan pastikan anak-anak kita, suami kita tidak akan melakukan jenayah. Maknanya untuk menjadi law abiding citizen. Ya, apa maksud itu? Menjadi warga yang mengikut peraturan. Yang ini ni kalau kita lihat anak-anak yang biasa dengan peraturan, ya Diana, anak-anak ni nanti bila pergi sekolah dia jadi pengawas sebab dia memang sangat berdisiplin. Memang daripada rumah dah ada disiplin tu, ya. Jadi bagaimana? Pertama sekali saya rasa tu tadilah bila kita jumpa orang yang sekufu tadi, kita punya matlamat hidup ni, dunia dan akhirat, kita dah awal kata daripada rumah ini insya-Allah kita mahu, ya, rumah tangga yang dibina di atas integriti yang tinggi, di atas, ya, nilai-nilai murni, prinsip yang tinggi. Kita sebagai orang Islam, prinsip-prinsip dan nilai murni itu semua dah ada.
Dan walaupun kita katakan ini adalah nilai-nilai Islam, sebenarnya adalah nilai universal. Ya, semua nilai-nilai manusia jagat, ya, yang itulah yang merupakan fitrah yang kita sebenarnya nak. Sebenarnya kan benda-benda baik ni, dia sebenarnya sesuatu yang sangat baik untuk diri kita. So apa saja yang Allah suruh, sebenarnya itu bukan untuk dia. Bila kita buat, kita solat, dan kita berikan sedekah, kita bercakap dengan manusia dengan lemah lembut dan mulia. Ini bukannya untuk Allah sebenarnya. Ya. Allah tu kalau kita tak nak sembah dia pun, dia tak langsung kurang. Tetapi ini adalah untuk kita, kerana apa yang Allah suruh tu sebenarnya baik untuk kita, ya Diana. Sangat baik untuk kita. Dan apa yang Allah larang, contohnya jangan ambil rasuah, jangan tipu orang, ya. Jangan bunuh orang, semualah yang itu yang kabair ni, yang dosa-dosa besar, hingga kan dosa-dosa kecil juga pun, ya. Sebenarnya perkara itu memudaratkan kita dan juga memudaratkan orang lain. Kalau katalah kita bunuh seorang tu, mungkin kita rasa kita menang, tapi sebenarnya dalam masa yang sama, kita membunuh naluri kita. Sebab manusia dia bukannya fitrahnya membunuh, dia patutnya fitrah dia melindungi. Jadi kalau kita buat jahat, sebenarnya kita ni lebih teruk kesan dia. Tapi kenapalah ya Diana, kenapa kita ni tak suka buat apa yang Allah suruh, lagi suruh lagi tak nak buat, dan benda yang Allah larang, lagi kita nak buat, lagi dilarang lagi nak buat. Itulah ya yang dinamakan kita punya hawa nafsu tadi tu. Itu sebabnya kalau ikut ceritanya, ya, Nabi Adam AS dan Ibu Hawa itu boleh makan semua benda kat dalam syurga tu, tapi satu pokok ni jangan, tapi yang satu tu jugalah yang kita ni, tu memang fitrah kita. Tapi alhamdulillah manusia ni dia ada kesedaran untuk bertaubat. Rabbana, ya, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya. Yang doa itu, maknanya manusia ni dia bila buat kesilapan, dia boleh bertaubat. Sama jugalah maknanya kalau kita buat jenayah apa ke, ada ruang taubatnya. Itu nanti kita cakap dari sudut perawatan tadi. Jadi pencegahan itu sebenarnya adalah bila, ya, kita dalam keluarga itu meletakkan satu piawaian standard yang tinggi terhadap integriti. Ya, maknanya kita sendiri, ya, sangat menghargai satu sama lain, jangan berbohong. Ya, mak dengan ayah ni jangan bohong dulu. Sebelum kita nak anak-anak jangan bohong, mak ayah jangan bohong dulu. Ayah, ya, suami jangan bohong kat isteri, isteri jangan bohong kat suami. Ya? Kerana bohong itu sebenarnya adalah pecah amanah, kan Diana? Itu pertama sekali pecah amanah. Saya masa sekolah rendah, saya ingat lagi. Ya, antara pantun yang paling saya tak faham adalah siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Saya baru ni menulis, ya, di dalam salah satu media perdana. Saya kata antara siakap senohong gelama dan ikan duri. Ya, kenapa tu? Rupanya pembayang itu adalah untuk bercakap bohong lama-lama mencuri. Saya masa tu tak faham betul, macam mana boleh jadi bercakap bohong tu lama-lama mencuri. Sebab dia tak faham, ya. Rupanya bercakap bohong ni kalau sekali agaknya, dia belum lagi menjadi tabiat kita. Tapi kalau kita bercakap bohong, ya, lepas satu bohong, akhirnya kita akan mencuri, kerana mencuri itu juga adalah mengambil hak orang lain, dan kita dah tak rasa apa dah. Orang kata ala bisa tegal biasa, ya. Oleh sebab itu bila kita, ya, dalam keluarga kita tak boleh cakap bohong. Ya, kalau misalnya mula bercakap bohong, kita kena bagi orang kata satu pengajaran yang sangat memberi kesan, supaya anak kita tahu bahawa berbohong itu memang kita tak tolerate pun. It is zero tolerance to lying, dengan izin. Maknanya kita ada. Oleh sebab itu, pertama kita lah sendiri. Ya, kadang-kadang bohong juga kan, Diana, tapi janganlah kerap-kerapkan sangat. Terutama dengan suami isteri. Kan? Kat sinilah kita nak tahu percaya ke tak percaya kita ni. Boleh dipercaya atau tidak. Itu satu. Kemudian dengan anak-anak, kalau bila umur anak-anak kita nak mula berbohong ni, Diana? Dia umur apa? 8, 9, 10 tahun tu. Bila dia dah ada akal lah tu. Ya, dia dah ada kognitif ability, keupayaan kognitif untuk berfikir, kenapa saya kena cakap yang betul? Katalah contohnya dia jatuhkan pasu saya, kan, dia tahu saya sayang betul pasu tu. Lepas tu orang tak nampak, orang tak ada, dia buat selamba je. Lepas tu saya balik kerja, saya kata, Allah, siapa yang pecahkan pasu Mi ni? Dia buat selamba je. Ya, dia tu bukannya orang tahu. So dia dah mula berbohong tu. Ya, jadi kita pula kalau kita tahu anak kita mula berbohong dalam 8, 9, 10, ini paling cukup penting untuk kita memberitahu dia rumah tangga, dalam keluarga kita ni kita tidak tolerate berbohong. Okay? Tu sebabnya kita pun janganlah bohong tuan-tuan perempuan, ya. Nanti dia duduk dekat belakang kereta tu,
Ya, dia dengar mak dengan ayah dia kerjanya nak membohong orang aja. So, habislah dah peluang kita untuk meletakkan standard itu sebab mak ayahnya pun kalau boleh bohong-bohong. Ya, itu sebabnya kadang-kadang contohlah kan kalau kita pergi mana-mana kita cross bound border security contohnya kan, kita kena declare apa yang kita beli dekat katalah dekat Bukit Kayu Hitam tu kan, kena declare. Tapi kalau dia nampak kita sorok-sorok sana sini tu kan, kita kenapa buat macam tu? Biar-biar nanti polis tak nampak. Itu satu mesej yang sangat besar. Jadi walaupun kita katalah kan, tapi kita kena tahulah dah kita beli barang daripada tu kena ada cukai dia. Kalau tak nak bayar cukai, tak payahlah beli barang tu. Kan, tapi ni nak beli barang banyak-banyak tapi tak nak bayar cukai. Itu semua saya tak tahulah berapa ramai antara kita sebenarnya perasan. Itulah cara anak kita melihat bahawa tak apa menipu, tak apa ini kan. Okey, sikit lagi ni Diana. Kalau kita itu untuk kata pencegahan, ya. Jadi bila ada menipu tu, saya ingat anak saya bila dia umur 10 tahun adalah ya, biasalah kan dia cuba tipu saya dengan cuma satulah ya, kalau kita ada standard yang tinggi ni, Allah akan bagi kita ya tahu juga budak tu nak menipu. Allah, memanglah remuk redam hati ni kan, tapi masa itulah kita kena bagi pengajaran. Dan pada saya old fashion sikit kot. Kena menulis ni. Saya tidak akan berbohong lagi tu 60 kali. Sebab katakan kalau 60 kali ke atas ni kita memang masuk dalam kepala. Dia pun tulis. Ya. Dan itu memang satu pengajaran yang sangat ni lah. Tak tahulah sekarang ni dia berbohong ke tidak. Ya, tapi paling tidaknya itu pengajaran pertama. Dan selepas itu kalau kita lihat anak kita berbohong, apa yang kita nak buat? Ya, kita memang kena pastikan kenapa yang dia tak boleh berbohong itu. Dalam menceritakan tentang rasuah, bila anak saya dah mula ni kan, saya kena ada ceritanya. Ya, cerita kenapa rasuah ini sangat bahaya kepada kita. Ya, kenapa yang kita dan dalam konteks ini integriti tu bila nak kita tanamkan. Ya, Diana, dan ini juga satu peluang apabila anak kita ada dapat amanah, contohnya amanah mungkin jadi pengawas, jadi perpustakaan, ya, jadi bendahari, di situ adalah peluang. Saya ingat masa saya dah satu kawan saya dia bagi kat saya duit 50 sen tu yang besar tu kan, rasa macam besar sangatlah. Dia kata Har, simpankan duit ni. Dia kata, kenapa? Kata, ni tak boleh bawa balik sebab dia ada 2 adik lelaki. Adik lelaki dia selalu curi duit dia. So, kata, nanti kalau kita bawa balik, nanti adik-adik kita curi. So, saya kata, nak berapa lama simpan ni? Seminggu macam tu lah. Dan saya letakkan duit 50 sen tu kat dalam tempat pensel tu, saya rasa berat sangat. Walaupun memang dia nampak berat kan, tapi saya rasa berat. Ada yang berat ni. Dan saya bila balik tu, saya nak motosikal dengan bapak saya ingat saya cakap dengan dia, bapak, ni bagi saya duit 50 sen. Saya kata, kenapa? Dia suruh saya jaga. Berapa lama? Saya kata, seminggu. Kenapa pula tu? Sebab adik dia selalu curi. Dia kata, nanti minggu depan dia nak balik duit tu. Lepas tu bapak saya nak tengok kat mana duit tu. Saya tunjukkan duit tu kat dalam saya punya bekas pensel. Saya ingat arwah bapak saya cakap, Har, duit tu kena duduk dalam tu je. Har tak boleh guna, tak boleh pakai, nanti sampai Nini minta, ambil balik. So dia ambil balik. Masa tu saya dah tahu saya mungkin dah 2, saya tahu bahawa saya boleh agaknya guna duit ni, nanti bila Nini nak, saya bagilah duit layan 50 sen juga. Ya? Saya kata, kenapa saya tak lewat macam tu? Arwah bapak saya kata, bila orang amanahkan kat kita sesuatu untuk disimpan, perkara tu adalah memang kita tak boleh kacau pun. Dan kita kena pulangkan kat dia benda yang sama. Walaupun mungkin dalam duit tu dia boleh dalam nilai yang lain kan. Tapi Diana, pengajaran arwah bapak saya itu, ya, itu hampir 40 tahun, 49 tahun yang lepas. Tapi dia sangat memberi kesan. Ya, maknanya amanah itu satu yang berat. Dan saya kalau diamanah untuk pegang sesuatu, saya tak boleh gantikan dengan yang lain. Sepatutnya kita kena bagi yang itu juga. Of course lah sekarang ni kita ada banyak nilai yang semua-semua. Tapi itu satu pengajaran yang sangat memberi kesan kepada anak yang baru berumur 8-9 tahun. Ya, so itu antara didikan lah saya rasa kalau misalnya standard kita kena tinggi lah ya dari awal lagi. Baik, tadi yang Datuk ceritakan mengenai bagaimana ibu bapa memberikan satu contoh yang baik menjadi role model untuk anak-anak mengikut ciri-ciri tersebut. Bagaimana pula kalau sebagai dilema seorang wanita ini apabila pasangan dia pula yang membuat perkara-perkara yang tidak elok, bagaimana dia sebagai seorang isteri nak menegur?
Kadang-kadang ini yang dialami oleh wanita-wanita di luar sana ya. Apabila dia dapat tahu okey pasangan ini ada buat sesuatu tapi macam mana nak tegur aku ni isteri. Kan takut pula nanti kecil hati dan sebagainya. Macam mana tu doktor? Baik, okey. Sebelum tu agaknya Diana, kita tengok dari sudut gender kan, antara lelaki dan wanita tu secara umum lah ya, saya bukan nak cara khusus, tentu sekali ada exceptionnya. Banyak kajian saya ingat Diana pun tahu, wanita ni kalau dilihat dari sudut indeks integriti dan juga kebolehpercayaan dia memegang tanggungjawab tu, skor dia tinggi sikit ya. Bukan maknanya nak memburukkan lelaki itu, tidak, tetapi mungkin ya kalau saya rasa indeks macam indeks menipu minta maaf, ada ni kajian-kajian tu tunjukkan bahawa memang lelaki lebih orang kata mudah untuk mengambil tindakan yang kurang beretika ini, iaitu menipu kan, dibanding dengan wanita. Satu lagi saya ingat credit card memang tahu kan bahawa wanita dia punya kadar bayaran balik hutang dia sangat tinggi ya. Dia okay, minta maaf kalau kata dia mana pula sangat tinggi, okeylah tinggi dibandingkan daripada lelaki agaknya kan. Jadi mungkin kerana lelaki lebih risk taking ya, wanita ni kita kalau hutang agaknya hutang apa ya, kain batik sutra, apa lagi, Tupperware tu kita boleh handle. Tapi kalau hutang yang juta-juta ni memang kita sakit perut lah. Tapi walau bagaimanapun saya terpaksa terima hakikat ya, kita kan ada juga wanita ni yang sangat licik juga ya, pantang ni sebat aja tu ada juga ya. Jadinya secara umum, okey. Nah, bila kita begitu mungkin juga sebab kita macam standard kita tu agak tinggi, jadi kadang-kadang kita perasan ya bahawa pasangan kita ni ada sesuatu yang kita rasa macam tak kena, contohnya kan dengan gaji dia takkan kot ni ya. Dan itu semua sebenarnya pada saya adalah kita kata firasat ataupun apa nak kata, kadang orang kata hunch ya, atau macam ada yang tak kena sikit. Maknanya kalau katalah sesungut kita bergerak-gerak ni kan ya. Jadi saya rasa tak tahu, bergantung juga kepada kedudukan. Itulah dia, kalau komunikasi antara suami isteri tu baik kan, mungkin kita boleh tanyakan dulu kan. Abang saya tengok ya, akhir-akhir ni banyak pula ya kita punya rezeki ni bang kan. Nak tanya je lah dulu kan. Sebab perempuan kita sangat-sangat bertanggungjawab untuk memastikan duit yang dibawa balik daripada gaji suami kita bekerja tu mestilah duit yang halal. Sebab itulah tu nanti nak jadi ya, nak dibelikan beras, susu semua tu. Dan itu jugalah nanti yang akan kita berikan makan kepada anak-anak kita. Kalau tiap-tiap hari lah kita suakan ya, makanan yang sebenarnya diberi daripada sumber yang haram, yang kita tahulah, tak payah elaborate yang tu kan, Diana semua dah tahu, maka dia ada kesan ya kepada anak kita ni. Mungkinlah ya nak dinasihat, payah anak kita ni. Nakalnya tu mungkin, saya tak katalah budak yang nakal ni mestilah mak bapak dia makan duit haram. Saya tak kata begitu. Tetapi benda-benda ni ada kaitan dia ya. Jadi sebenarnya benda ni semua berkait-kait. Memanglah agaknya kita kata susahlah doktor kalau nak cari duit yang halal tu kerja berhari-hari dapat seciput aja. Tapi kalau yang macam ni, ini kira shortcut. Memanglah ya. Tetapi kita bukan hanya melihat sumber pendapatan tu dari sudut banyaknya, tapi dari sudut keberkahan dia. Yang di dalam kita punya rezeki tu ada orang lain punya bahagian di situ. Jadi agaknya konsep-konsep tentang kekayaan, tentang harta, itu juga mesti mempunyai nilai dia. Ya? So kalau kita ni memang mendidik diri kita tamak, mungkin ada isteri yang dia tengok suami dia banyak kan bawa macam-macam sekarang ni, dia tak tanya, malah dia kata, saya best lah sekarang ni awak ni kan. Tapi abang ni pun tak cukup ni, saya nak lebih lagi. Itu yang makin banyak, makin lama, makin dalam lah ya, suami pasangan kita tu terlibat dalam jenayah ni. Itu satu. Tapi jangan lupa juga bahawa kita juga, kebanyakan kita bekerja juga kan. Yang ini sebenarnya menjadi satu pendedahan bahawa kita sebagai kita yang bekerja ni, yang pernah menjawat jawatan dan juga mempunyai gaji sendiri, sebenarnya itu lebih mudah untuk kita mengukur kan suami kita ni ya, patutnya gaji dia banyak ni kan, macam mana banyak sangat tu. So kepada saya, isteri atau puan-puan yang bekerja sebenarnya lebih mudah untuk
detect kalau ada apa-apa yang macam tak apa kena, dan memang kena tanyakan. Dan pada saya ini bergantung kepada sejauh mana suami itu pula menghormati pandangan isteri dia. Sebab dia ada antara kita ni, suami tak nak dengar langsung cakap kita, dia tak hormat langsung kan. Jadi kalau misalnya terutamanya bila kita nak buat keputusan-keputusan ni, kita bersyura. Yang ini ni selalulah ya, kadang-kadang bila tahulah anak kita makin besar ya, banyak lagi keperluan. Kadang suami kita ni macam nak pecah kepala ni, macam mana nak bayar yuran ke apa semua. Tapi kalau kita ni ada konsep syura dan suami sangat menghargai pandangan dan juga pertimbangan daripada isteri, dia mesti bawa bincang sekali. Ayang, bulan ni abang macam short sikit yang ini sebab ialah kita ni kan, so macam mana nak buat ni. Jadi isteri pula kata, Alhamdulillah bang, bulan ni saya kebetulan dapat yang ni sikit hari tu, jabatan belum bayar lagi, so ada pakai yang tu ya bang. So tak perlulah kawan ni nak pinjang alung ke, nak pergi ambil duit kopi ke, sebab dia tahu ya di situ adanya yang nak menampung tu. So itulah antaranya ya Diana, supaya kita dapat elakkan daripada ahli keluarga kita ni terpaksa memikirkan ataupun secara orang kata tak sengaja, macam mana tak tahulah tak sengaja tu, tapi terlibat dalam perkara-perkara yang berunsur jenayah ni, khususnya tentang jenayah rasuah ni. Ya, tadi Datuk katakan pendekatan yang terbaik kita bersyura ataupun kita berbincang ataupun kita menegur dengan cara yang baik agar kita tidaklah sehingga tidak menghormati suami, kan? Tapi bagaimana pula dengan situasi yang kalau kita dah nasihat tak makan, macam kata tadi kan, ada juga suami yang tak nak langsung dengar yang dikatakan oleh isteri dan sebagainya. Jadi isteri ni pula dalam keadaan yang serba salah, nak disimpan takut bersubahat, nak dah ditegur tak jadi apa, nak buat laporan pula nanti takut pula benda itu memudaratkan rumah tangga. Jadi apa langkah terbaik untuk situasi yang macam ni, Datuk? Pada saya, siapa yang berada dalam situasi ni memang mengalami ujian yang sangat besar. Sangat besar. Saya ni boleh cakap je lah agaknya Diana, sebab mungkin saya belum diuji yang ni. Jadi bila saya nak bercakap tentang, bila selalulah diminta untuk bagi pandangan ni, saya kena buat disclaim ni dulu. Saya hanya orang kata memberikan pandangan saya, tapi saya sendiri tak ada dalam keadaan tu. Jadi untuk puan-puan yang berada dalam keadaan itu, perempuan sendiri sebenarnya lebih tahulah ya. Dan saya tidak berazam atau berhajat untuk memandai-mandai ya. Jadi pertama sekali saya rasa kalau katalah kita tak perasan ni, tiba-tiba dah banyak dah suami kita ni mungkin terlibat dalam yang bukannya RM1, RM2 contohnya ya, beribu-ribu, berjuta-juta agaknya ya, dan kita pun nak nasihat dia tak nak dengar ya. Dan makin lama tu makin susah kita nak nasihat agaknya kan. So itulah dia dalam perkahwinan ni pun, ni saya baru baca ya, kita mungkin berkahwin tu kufu tau Diana, tapi perkahwinan ni sangat dinamik kan. Masuk 10 tahun tengok isteri ni Alhamdulillah makin matang, makin nak dekat diri pada Allah. Tengok suami tu makin jauh pula. Ada yang macam tu kan. Bagus tu kalau misalnya dua-dua makin nak dekat dengan Allah, atau dua-dua makin jauh tu pun at least samalah juga pergi direction dia. Tapi yang kalau dia nampak macam mencapah ni ya, kadang isteri tak nak ikut, kata suami pula yang makin Alhamdulillah kesedaran makin baik. Semua ni berlaku. Dan dalam konteks ini kalau kita dapati selepas, memang tanggungjawab kita adalah untuk menasihati. Menasihati. Dan kadang-kadang kita pun mungkin ni, minta maaf saya nak katakan, kena buat juga kita punya own investigation ya. Tak payahlah upas parlimen ataupun PI tu nak tengok ni, selalu orang upas parlimen ni nak tengok ya suami kita pergi kat mana tu ya, pergi jumpa betina mana, bukan begitu. Tapi itulah antara salah satunya, bila pecah amanah ni dia banyak berbohong lah ya. So antaranya mungkin itu ya, dia akan berbohong dari sudut ataupun ya menyembunyikan sumber-sumber pendapatan yang kita kata gelap ni tak lama lepas tu rupa-rupa dia pun ada simpan perempuan gelap juga. Dia macam satu package juga tu sebenarnya Diana ya. Kadang-kadang kita tengok dia tentang contohnya ni yang saya selalu dengar juga ya. Ni bukan kajian saya kena cakap ni sebab kadang-kadang tu ada orang kata kan kita ni cerita pasal anekdot aja ya. Saya kena kata kalau ni kajian ini, kalau yang ni yang sampai kat telinga saya, memanglah ya dia rasa macam kebetulan dia pun ya makin bagus kerjanya, jadi pendapatan dia guna pada keluarga. Tapi suami ni makin lama makin culas, makin lama makin tak kisah pun. Kita lah semuanya from A to Z.
Kat mana pergi duit dia? Rupanya ya duit dia banyak tapi dah spend untuk benda lain pula ya. Sekiranya itu berlaku, mungkin kita kena buat keputusan lah untuk bincang betul-betul adakah kehidupan kita ni bersama lagi ke ya, ataupun mungkin kita kena lihat prioriti kita dah berbeza. Dan dalam konteks ini mungkin ya, saya lah ya, tak adalah pula kata isteri kena juga taat kepada suami. Yang tu kita jelas ketaatan kita pada suami kita sebagaimana dia juga taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita lihat dia sebenarnya ya mungkin tidak lagi mempunyai aspirasi yang sama, di situ ada pertimbangan ya, sama ada kita mungkin dan khususnya kalau dia ada kesan pula kepada anak-anak kita, terutama kalau dia dah makin ada tingkah laku menyakiti dan mendera contohnya secara fizikal, emosi. Dia sebenarnya fizikal tu yang last ya Diana, mula-mula tu emosi dulu. Ya, kemudian adalah juga dari sudut keuangan. Selalu orang kata penderaan keuangan ni apabila dia tak bagi ya kita guna duit kita sendiri contohnya. Itu satu lagi dia biarkan kita yang ya sara anak-anak kita semuanya ya, dan dia tak langsung bagi satu sen pun. Apatah lagi kalau wang yang dia buat tu untuk gunakan untuk perkara-perkara yang keji dan mungkar ini. Jadi saya rasa di situ ada pertimbangan ya sejauh mana, tapi selalulah kita sayang kat suami, betul ya, kita tahu. Dan mungkin kalau sayang suami itu, kita memang kena selamatkan dia daripada terlibat dengan lebih jauh lagi lah. Ya. Oleh sebab itu, kita katakan bahawa kita ni, wanita ni kena membantu suami kita. Ya. Sebab Allah kata, Ya ayuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah nyatakan, wahai orang beriman, hendaklah kamu pelihara dirimu ya, dan keluargamu daripada terjerumus masuk ke dalam api neraka. Ya, dan api neraka itu Allah jelaskan yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia, kan? So begitu sekali. So kita tahu ya tuan-tuan, suami kita takkan dapat melakukan ini tanpa bantuan kita. So kita sendirilah sebenarnya ya yang mesti pastikan ya ahli keluarga kita ni tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji itu. Sebab saya bimbang mungkin suami ya dan juga bapa yang terlibat dengan jenayah ini, mereka sebenarnya akan mengheret semua ahli keluarga ke dalam neraka ni. Ya, jadi pada pandangan saya itu usaha kita dan usaha yang terbaik. Kadang tu kalau kita tak boleh nak nasihat, kita kena carilah siapa yang dia kata dihormati kan Diana. Mungkin abang dia, abang long kita, abang ipar kita, atau kalau kita ada lagi bapak mentua yang kena menegur ya. Kalau misalnya dia ada bos, kita mungkin tak tolong daripada bos kita ya selepas kita membuat kita punya usaha ya. Tapi kalau katalah bila ditegur ya, penampar yang datang kat muka ya. Dan keganas rumah tangga ni pun sebenarnya dia ada beberapa klasifikasi lagi ya. Ada yang memang isteri tu nasihat baik ya, akhlaknya baik, kena tampar juga. Ada pula yang isteri sangat-sangat provokatif ya. Cuba tamparlah, pang. Itu lain pula. Ya, jadi bagaimana agaknya kita dalam konteks ini nak memperingatkan ya ataupun memberikan orang kata teguran kepada suami kita tu. Yang tu pentinglah insya-Allah. Dia kena dari awal ya Diana, bukan dah bila dah terlibat dengan 1.7 juta ke atau berapa tu baru kita nak nasihat, masa tu dah tak boleh dah. Okay. Baik, saya sebenarnya sebelumnya ada berkesempatan untuk berborak dengan bekas pesalah rasuah, Datuk. Jadi bekas pesalah ni adalah seorang lelaki. Tapi bila sekarang ni dia menceritakan kepada saya betapa dia kagum dengan isteri dia. Kerana ketika dalam tempoh dia terima kesalahan sehingga dia ditangkap dan sebagainya, bila dah ditangkap untuk beberapa tahun, dia kembali ke pangkuan keluarga, isteri dia tak pernah menanyakan betul ke dia buat. Dia kata, bagaimana isteri dia menjaga, kalau mungkin dia rasa soalan seperti itu mungkin menyakitkan hati kan suami dia, jadi biarlah pihak berkuasa saja yang antara yang menyoal siasat suami. Tapi bila suami dia balik ke pangkuan isteri dia terima dengan seadanya dan mereka pun teruskan hidup seperti biasa kan. Jadi saya faham seorang isteri apabila dia menerima kan, kita ialah banyak bergantung hidup dengan seorang suami kan. Bila kita tahu pula suami kita dalam keadaan seperti itu, tentu emosi kita memang terus down. Tapi yang kita tinggal kita dan anak-anak kita.
Kan? Jadi apa Mm. tindakan yang sewajarnya yang harus dilakukan oleh seorang wanita ketika dalam keadaan seperti itu? Emosi pun tengah Baik. down, dalam masa sama tanggungjawab pun nak dijaga. Baik. Sekali lagi Diana, saya mungkin kena maklumkan saya tak pernah ada dalam situasi itu. Jadi apa yang mungkin saya akan sarankan ini lebih berbentuk macam teori lah. Cumanya tadi tu saya dah maklumkan itu satu tindakan. Ya, dia mengambil apa orang kata keputusan sama ada nak terus atau tidak dalam rumah tangga ni. Pada saya yang itu keputusan itu sepatutnya boleh dibuat sebelum dia dah masuk dalam jail lah. Kalau boleh lah kan. Tapi kadang-kadang kita tak tahu. Dia tengok dah tiba-tiba je ada SPRM yang datang ketuk pintu kan. Barulah kita terkejut badak lah rupanya suami kita selama ni kelakuan dia kan. Jadi mungkin dalam konteks ini saya kira lah ya kita ada pilihan. Maknanya suami ni dah disabit kesalahan ya macam ikutkan Diana ni dah memang sabit kesalahan. So di situ sebenarnya hukum Islam ni dia sangat sangat jelas ya. Maknanya kalau misalnya suami disimpan bertahun-tahun tidak dapat menjalani tanggungjawabnya sebagainya, di situ ada peruntukan ya. Tak adalah wanita ni dipaksa juga untuk setia begitu. Ini Diana kita kena jelas tentang ni dan kalau wanita itu memilih untuk dilepaskan dengan ya beberapa cara ya mahkamah syariah ada, dia sebenarnya berhak mendapat pembelaan itu. Kita taklah pula kata teruknya orang perempuan ni tak setia kepada isteri suami dia, dalam suami kat dalam jail tu. Jangan. Tolong ya. Especially yang tukang membawang ni pun tak pernah rasa. Agaknya kalau dia kena suami dia baru masuk jail sehari dia dah kelang kabut dah. So jangan. Sebab itu memang hak dia. Ya, jadi maknanya kalau adalah salah ni tak kira lah pesalah rasuah atau apa, bawa masuk ke dalam dan memang tak dapat menjalankan dia punya tanggungjawab dan isteri ni perlukan ni pembelaan, dia boleh mendapatkannya. Itu satu. Kedua mungkinlah ya isteri yang sangat tak setia nak memberikan peluang kedua, tunggulah suami tu kalau bertahun-tahun pun, Masya Allah, itu satu kekuatan dia. Ya, dan kalau suami keluar pula, suami tak hargai, ini yang tadi yang Jana cakap ni dia sangat kagum, Alhamdulillah lah. Tapi saya yakin sebelum ni, dia buat tak kisah je suami isteri dia tanya apa. Ya sekarang ni barulah. So itu mungkinlah satu episod hitam dalam kehidupan mereka, tapi selepas tu ada kehidupan kedua. Ya, ada second chance dan masing-masing kita mudah-mudahan lebih baik lagi lah. Itu semua tu kerja Allah tu. Ada orang yang perlu dapat insiden begini dulu, barulah dia boleh ya. Ada orang tak perlu ya, tak dia dengan cerita orang je pun dia dah rasa tak mau. Ada orang yang kena dapatkan ni juga. Tapi jangan lupa ada juga satu lagi yang tak serik pula. Ya mula-mula lah terima kasih lah kasihku tengok ya bagi 2 tahun je lah dah balik-balik dah. Takkan nak suruh dia setia lagi. So dalam konteks ini saya rasa kita kena berlaku adil terhadap wanita ini untuk membuat keputusan terbaik untuk dia. Dan pada saya kita alhamdulillah dalam undang-undang dah ada dah bagaimana kita nak membela ya. Jadi Diana faham ke maksud saya ni? Ya, saya tak mau kita terlalu romanticizekan sangat wanita yang alhamdulillah kalau yang sabar tunggu suami tu masya-Allah. Dan bertuahnya lah suami tu dapat isteri begini. Tapi kalau dalam masa yang sama ada isteri yang buat pertimbangan lain, maknanya sebelum suami dia kena ambil lagi dah, dia dah nasihat elok-elok, dia tak nak dengar dan dia nak keluar daripada perkahwinan tu, itu hak dia. Itu memang antara janganlah kita kata kena sabar sebenarnya suami kita. Oh tak ya. Terutama kalau misalnya kita nampak suami kita ni memang nak heret kita semua masuk dalam neraka, kita ada di situ ya pertimbangan khusus. Saya rasa selalu wanita ni dia tak fikir diri dia sangat, dia fikir anak-anak dia. Ya, pada saya itulah juga antara faktor paling penting untuk mempertimbangkan ya sama ada kita nak bersama lagi atau tidak. Yang ini kena disebutlah ya Diana, sebab selalunya dilema yang akan dihadapi oleh wanita yang terlibat dalam keadaan begini bila suami didapati sabit kesalahan oleh jenayah. Inilah dilema yang terpaksa dihadapi. Dan kita pula sebagai saudara mara rakan taulan ni kan Diana kena bagi sokongan yang sangat adil. Jangan pula bagi nasihat yang salah pula. Pula kesian pula kan. So tu antaranya. Baik. Okey, ada lagi ke Diana? Okey, saya faham apa yang Datuk katakan sebentar tadi apabila menjelaskan hak wanita itu membuat keputusan fikir pada hak wanita daripada stigma-stigma yang masyarakat sekeliling. Kadang-kadang mereka ni memilih untuk duduk dalam keadaan tersepit hanya kerana mereka takut apa yang orang nak kata kat mereka.
kan? Jadi betul juga yang dikatakan, kita fikir juga hak sebagai seorang wanita, hak sebagai seorang isteri, kan? Baik. Aha. Diana, sebab mungkinlah ya, kalau ini ujian Allah untuk perkahwinan kita yang ni, dan kita telah cuba sedaya yang termampu, katalah mungkin sampai kat sini saja jodoh kita. Selepas tu nanti ya, ada peluang sebenarnya ya, kalau ada rezekinya kita mungkin membina lagi rumah tangga dengan orang lain pula yang mungkin lebih jujur ya, lebih menghargai kita. Yang itu tu selagi mana kita duduk bergantung tak bertali ni, ya peluang itu ya, dan bukannya kita diminta untuk sampai begitu sekali lah ya, kita mengorbankan diri kita ni, Diana. Ya. Baik Dato', untuk berkata conclude temu bual kita pada pagi ini, sedikit nasihat yang nak diminta daripada Datuk kepada wanita-wanita di luar sana, khususnya mereka yang berazam nak menjadi seorang wanita yang baik. Apa sedikit nota untuk wanita pada di luar sana? Bila kita tu wanita yang baik tu kan, Diana, sebenarnya kita kata wanita salihah. Okay? Wanita salihah dan wanita yang muslihah. Dia salihah tu dia baik, dan muslihah tu dia membaikkan orang lain. Ya? Sebenarnya kita tak perlulah mencari-cari apa definisi wanita salihah tu, ya, daripada macam-macam cerita lah kata ya, sebab si salihah ni yang sentiasa taat kat suami dia tu yang nanti suami dia ambil rasuah pun taat juga. Dia bukan macam tu ya, sebab wanita salihah ni wanita yang sangat cerdas, sangat bijaksana, dan ya kita tahu as-salihat wa qanitat itu dalam Quran dah ada tu. Diana ya, surah An-Nisa ayat 34 tu, kat situlah sebenarnya apa dia definisi, iaitu wanita yang taat. Taat itu taat kepada siapa? Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana suaminya tu taat kepada Allah, dia akan taat juga pada suaminya. Ya, okey. Dan juga hafizat, orang wanita yang menjaga. Dalam konteks ini banyak kaitan dengan amanah. Ya, dia menjaga diri dia ketika suaminya tak ada. Daripada apa? Daripada mungkin ya dirinya dan keluarganya dan hartanya itu semasa ketiadaan suaminya. Itu sebenarnya menunjukkan wanita salihah itu sangat tinggi amanah dia. Ya, pertama sekali bila kita amanah kita adalah untuk mengandungkan anak manusia. Di situ juga kita kena tahu ya, amanahnya itu adalah untuk menjaga rahim kita ini ya, tidak tertumpah ya daripada dua sumber air mani. Ya, dia kena daripada satu sumber saja supaya kita tahu anak yang kita kandung itu memang ya, bapanya siapa. Itu kan mungkin kita bincang waktu lain. Betapa wanita ini ya, sangat perlu amanah di situ untuk memastikan ya, keturunan baka, sasiah dan juga salasiah keturunan ya, salasiah keturunan dalam keluarga itu, genealogy. Dia ni perasan tak? Wanita ni sebenarnya, bayangkan kalau wanita ni tak amanah, ya, suami tak ada, siapa saja boleh masuk ke rumah ni, bila dia mengandung, dia tak tahu anak siapa ni, tapi suami tak tahu, so suami pun kata ingat tu anak dia. Ini banyaklah kau cerita orang putih tu kan ni. Kalau kita tengok, ya Allah, meremang bulu roma, macam mana boleh jadi macam ni? Oleh sebab itu, kenapa seorang lelaki boleh kahwin 4 wanita? Ya? Dan bukannya seorang wanita kahwin 4 lelaki. So dalam Islam, polygyny itu dibenarkan, polyandry tidak. Dan itu semua namanya poligami. Itu satu cerita lagi tu. Jadi sebabnya ya, wanita yang 4 ini kalau dia beramanah dan dia hanya membenarkan seorang lelaki saja ya, yang menjadi sumber air mani yang tertumpah di dalam vaginanya, maka semua anak yang lahir daripada 4 wanita ini boleh diban dan bintikan lelaki itu. Oleh sebab itu pada saya, amanah di dunia ini dipegang oleh wanita. Bila wanita sudah tidak amanah, Masya Allah, yang lain pun ya, jadi orang kata cacar merebak. Akhir sekali ya, boleh boleh sikit lagi ni Diana? Dah habis dah ni? Boleh? Boleh. Okey. Jadi saya mungkin dalam konteks ini kita selalu rasa bahawa nilai kita tadi yang saya cakap awal-awal selalunya disandarkan kepada orang lain. Kalau seorang isteri, sandarkan kepada suami. Dan apa yang orang cakap tu sangat penting untuk kita kan, dan selalunya mungkin itulah disebabkan kita bertahan jugalah dalam perkahwinan yang sebenarnya dah tak ada apa-apa pun di dalam tu. Saya nak ingatkan dalam surah Tahrim ayat 10, 11 dan 12. Ya. Ayat 3 ayat ini menceritakan tentang wanita. Ya. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Hingga akhir ayat. Perbandingan orang-orang kafir itu Allah memberikannya ya, tentang 2 wanita, isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Nah, ini isteri Nabi dan Rasul. Ya, walaupun kita tak tahu nama mereka ni. Ya, saya harap dia ada faham perasaannya dalam Quran hanya seorang saja wanita yang disebut namanya, iaitu Maryam. Yang lain semuanya dinisbahkan begini. Ya,
isteri Lut, isteri Nuh, ya, ibu pada Musa, ya. Ayat ni juga ada isteri Firaun, ya. So yang dalam ayat 10 tu perbandingan untuk orang kafir ini adalah dua isteri Nabi yang sebenarnya mereka ini khianat terhadap perjuangan suami ni. Dia bukan khianat berzina ke apa, tidak. Dia khianat kerana perjuangan suami ini, Rasul dan Nabi ini adalah untuk menyebarkan, ya, ajaran Allah, tapi mereka ni khianat. Kita tahulah cerita Nabi Nuh, ya, cerita isteri Nabi Lut, ya. Dan kalau Nabi Nuh ni hanya disebut di dalam ayat surah ni saja. Tapi kalau isteri Lut disebut setiap kali, ya, hampir setiap kali cerita tentang Lut ada tentang isteri dia. Ya, begitulah sekali kan dari sudut highlight bagaimana isteri ini mengkhianati suami itu. Dan apakah balasannya? Mereka dimasukkan dakhilin, ya, masuk antara orang-orang yang dimasukkan ke dalam. Ini kalau misalnya kita selalu kata dalam tu masuk dalam jail lah kan, ya, masuk dalam kan. So ini memang masuk kat dalam. Ayat 11, ya, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Maksudnya perbandingan untuk orang beriman pula adalah isteri Firaun. Kan? Siapa tak tahu siapa dia Firaun? Ya, namun isteri Firaun ini yang kita tak tahu siapa namanya kalau dalam Quran tu tidak ada namanya. Kalau ada hadis yang lain adalah yang namakan Asia mungkinnya, wallahu a'lam. Tetapi isteri Firaun ini seorang yang sangat taat kepada Allah, ya, dan dia berdoa meminta Allah membangunkan satu rumah di syurga. So doa seorang isteri ini kepada lelaki yang paling zalim dan derhaka di atas muka bumi ini didengar oleh Allah. Dan bukan saja didengar, dimaktubkan di dalam Al-Quran itu, ya. Dan 1400 tahun ini kita membaca Al-Quran, kita akan baca doa dia tu setiap kali kita sampai dekat surah Tahrim tu, ya. Dan doa itu tentu saja dimakbulkan. Dan apa lagi doa dia? Dia minta Allah lindungi dia daripada Fir'aun dan kezaliman dia, ya. Dan perbuatan dia. Itu seorang. Jadi kalau misalnya untuk orang kafir 2 orang perempuan kan. Jadi untuk orang wanita, untuk orang beriman pun 2 orang wanita juga. Seorang adalah isteri kepada Fir'aun. Ya, kalau kita tengoklah, isteri Fir'aun ni tak ada can jugalah, mesti masuk neraka juga kan. Tapi tidak. Ya, Allah dengar doa di sini. Siapa lagi seorang wanita ada? Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha. Iaitu Imran anak kepada Maryam anak kepada Imran. Ya, yang menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Oleh sebab tu, mesej saya, ya, memanglah, ya, kita memang kena taat kat suami kita ni. Tapi dalam ayat yang 3 ini, Allah memberikan pengajaran bahawa walaupun suami kamu Nabi atau Rasul, ya, belum tentu you masuk syurga. Kalau pula suami kamu adalah Fir'aun, belum tentu kamu masuk neraka. Malahan kamu boleh dapat tempat di dalam syurga tu. Allah buat satu banglo sendiri khas untuk kamu. Dan juga kalau kamu tak ada suami seperti Maryam, ya, so itu satu pada saya lah, setiap kali saya baca ayat tu saya rasa masya-Allah, ya, bagaimana Allah mengatakan kepada kita wanita ada harga diri nilai dia sendiri dan kita boleh, ya, meminta kepada Allah syurga kita tu tanpa mungkin seorang suami. Mungkin pula kita Allah takdirkan dapat suami yang paling jahat, tak tahu masuk tu dah berapa kali masuk lah dah agaknya kan. Tapi kita tak putus asa. Jadi saya ingat itu nota paling penting untuk wanita pada hari wanita sedunia hari ini, ya, bahawa insya-Allah kita kena dia punya tema untuk tahun ni adalah choose to challenge, dengan izin, maknanya memilih untuk mencabar, ya, challenge. Apa yang nak kita cabar ni? Kita kena cabar stereotip yang macam tadi tu, ya, lembu sekandang, anak perempuan seorang, tu stereotip tu. Ya, alah orang perempuan, ya, ke mana-mana pun jangan ada haka dengan suami ni, ya, syurga isteri itu letaknya di bawah tapak kaki suami. Tak tahu mana dapat hadis tu. Challenge that one, ya. Kalau misalnya, ya, kita challenge dan kita cabar, yang paling penting kita cabar diri kita sendiri. Ya, ramai antara kita ni kata saya ni tak bagus, saya ni tak cantik, saya ni tak kurus, saya ni tak pandai. Semua saya tidaklah. Tapi mungkin kita mencabar, ya, diri kita hari ini. Tunjukkan mana dia yang kurangnya dalam diri saya. Sebab Allah menciptakan kita sebaik-baik kejadian. Daripada saya mengatakan saya tidak cukup lagi, tak cukup pandai, saya tak cukup ni, kita katakan Alhamdulillah, cukup dah ni. Daripada I am not enough, ya, kepada Alhamdulillah, I am enough. Ya, yang itu tu. Wallahualam. Dan terima kasih banyak di atas peluang ni. Mudah-mudahan
ada yang mendapat iktibar. Pada kita ni kan Diana, yang nak dapat iktibar tu semua bukan daripada kuasa kita kan. So daripada mungkin pendengar-pendengar ni, kalau ada seorang je pun yang boleh mendapat iktibar dan boleh menjadikannya kehidupan dia lebih baik, InsyaAllah mudah-mudahan pahala kita berdua ni Diana, mudah-mudahan Allah akan simpankanlah ya untuk kita nanti di akhirat. Wallahu alam. InsyaAllah Datuk. Dan saya mengharapkan segala perkongsian yang dikongsikan selama tempoh temu bual kita pada hari ini, Datuk dapat sedikit sebanyak menyuntikkan semangat dan juga menyuntik azam lah kepada diri kita kan untuk menjadi seorang wanita yang lebih baik, lebih solehah. Kalau saya tertarik satu kata-kata oleh kawan saya lah. Dia katakan Allah ni sebenarnya dia tidak hairan kita punya dosa-dosa, tapi dia hairan kita bertaubat ataupun tidak. Ya kan? Yang itu yang dia nak sebenarnya ya. Dia menunggu-nunggu taubat kita tu sebenarnya. Betul, dan diharapkan menjadi titik permulaan kepada kita semua di luar sana ya, wanita-wanita dan juga semua untuk kita nak berazam lah Datuk nak jadikan wanita yang lebih baik. Itu. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Halina Haliza, Pengarah Pusat Citra Universiti Kebangsaan Malaysia. InsyaAllah satu hari nanti kita mungkin akan kembali lagi dalam temu bual yang akan datang. Okey, terima kasih Diana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey.